Apakah itu arca? Bagaimanakah Anda mengenali arca? Saksikan video ini hingga habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali bersama dengan saya, Cikgu MJ dalam channel Cikgu MJ, menerangkan berkaitan dengan seni visual tingkatan 6. Kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan satu tajuk, yaitu dalam bab 2 pengkaryaan tajuk arca. Apakah yang Anda paham berkaitan dengan arca? Baiklah. Di sini terdapat beberapa contoh karya arca. Okey, ada 6 contoh karya-karya arca. Walau bagaimanapun, kita tidak mengetahui sekiranya kita tidak mempelajari berkaitan dengan jenis-jenis arca dan juga bagaimana teknik ataupun bahan yang digunakan dalam menghasilkan arca tersebut. Jadi pembelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan apakah maksud arca, apakah jenis arca, dan teknik-teknik yang digunakan untuk menghasilkan arca itu sendiri. Baiklah, kita teruskan. Apakah itu arca? Okey. Arca ialah pengucapan hasil seni yang bersifat 3 dimensi. Hasil karya boleh dinikmati dalam ruang realiti atau ruang sebenar dalam ruang 360 darjah. Maksudnya di sini ialah kita boleh melihat objek arca itu dalam bentuk 3 dimensi dan boleh dilihat dari hadapan, dari bahagian belakang, atas dan juga dalam. Maksudnya juga ialah arca itu boleh dilihat di dalam ruang yang sebenar. Itulah yang dinamakan sebagai arca. Jenis-jenis arca pula. Okey, yang kedua ialah jenis-jenis arca. Jenis-jenis arca ini terbahagi kepada 2, yaitu arca berfungsi dan satu lagi ialah arca estetik. Okey, apakah itu arca berfungsi? Okey, arca berfungsi ialah yang boleh digunakan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Maksudnya di sini ialah arca yang dihasilkan dalam kategori arca berfungsi ialah arca yang boleh digunakan oleh manusia itu sendiri. Okey, contoh yang cikgu bagi di sini ialah labu sayong. Fungsinya ialah untuk mengisi air. Kemudian tugu negara. Tugu negara ialah untuk kita memperingati peristiwa. Okay. Kemudian ialah keris. Keris fungsinya ialah senjata ataupun digunakan dalam ritual. Dan yang terakhir contoh cikgu bagi ialah batu nisan. Okay. Batu nisan adalah sebagai satu tanda kubur supaya masyarakat boleh mengingati mana-mana kubur yang ada. Jadi itulah yang dikenali sebagai arca berfungsi. Yang kedua pula, jenis yang kedua ialah arca estetik. Apakah itu arca estetik? Arca estetik ialah arca yang menekankan aspek keindahan dan sampaikan mesej kepada audiens. Biasanya diletakkan di dalam galeri atau tempat mudah dilihat oleh audiens.
Maksudnya apa? Maksudnya ialah arca estetik ini dia mementingkan unsur-unsur keindahan berbanding dengan arca yang berfungsi tadi. Dia lebih menekankan kepada aspek keindahan dan mencantikkan suasana persekitaran. Jadi, ada dua jenis arca ini. Saya harap pelajar-pelajar memahami dua jenis arca yang cikgu terangkan tadi. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita. Ya, tajuk yang ketiga ialah berkaitan dengan teknik penghasilan arca. Okey, ini bukan jenis ya, ini adalah teknik bagaimana menghasilkan arca. Ada 10 teknik penghasilan arca. Okey, yang pertama ialah arca binaan, arca luakan, arca assemblage, arca instalasi, arca stabil, okey, ataupun stabil. Kemudian arca mobile yang juga dikenali sebagai arca bergerak ataupun dalam seni kinetik. Yang ketujuh ialah arca lembut. Yang ke-8 ialah arca timbulan atau dikenali sebagai arca relief. Yang ke-9 arca acuan dan yang terakhir ialah arca dinding. Okey, bagaimana pelajar-pelajar boleh mengingat teknik-teknik penghasilan arca ini? Okey, mungkin pelajar-pelajar boleh menyambungkan akronim. Okey, teknik penghasilan arca ini. Ini terpulang kepada pelajar bagaimana mengingat teknik penghasilan arca ini. Okey, kita teruskan. Arca yang pertama, teknik penghasilan arca yang pertama iaitu arca binaan. Apakah itu arca binaan? Arca binaan ialah hasil cantuman bahan-bahan yang sesuai dan sama. Okey, cluenya ialah bahan-bahan yang sesuai dan yang sama dalam membina atau menambah atau membentuk sesuatu struktur arca. Okey, salah ejaan cikgu di sana. Contohnya ialah yang kita gunakan, contohnya ialah bahan seperti bongkah kayu, besi, lidi, tanah liat dan juga batu. Contoh yang cikgu bagi di sini ialah arca yang menggunakan besi. Okey, dia menggunakan besi. Jadi keseluruhan arca binaan ini yang cikgu bagi contoh ialah menggunakan besi. Jadi tidak ada penambahan seperti bahan seperti kayu ataupun batu ataupun tanah liat. So maksudnya cantuman ini adalah cantuman bahan-bahan yang sama. Itu dikenali sebagai arca binaan. Okey, arca yang kedua ialah arca luakan. Okey, kalau kita perhatikan tajuk itu arca luakan. Maksudnya kita meluak atau mengukir atau membuang bahagian-bahagian tertentu pada bahan-bahan yang sesuai seperti plaster of Paris, kayu dan batu marmar untuk dijadikan karya. Maksudnya di sini sebelum kita meluak mengukir itu, maksudnya bahan yang kita gunakan itu adalah mungkin suatu yang pejal ataupun bulat. Okey, setelah itu kita ukir, kita luak dan kita buang benda-benda yang tidak penting dan akhirnya kita mengukir dan seterusnya terjadilah apa yang kita inginkan untuk dijadikan sebagai karya. Jadi itu dikenali sebagai arca luakan. Yang ketiga pula ialah arca assemblage. Okey, arca assemblage ini ialah bahan bersifat dia terdiri daripada bahan bersifat 3 dimensi seperti besi, batu, ranting dan sebagainya diletakkan pada permukaan tertentu untuk menghasilkan sesuatu arca. Jadi arca assemblage ini seperti contoh yang cikgu bagi, dia mencantumkan mencantumkan bahan-bahan yang bersifat 3 dimensi. Kemudian arca yang seterusnya ialah dikenali sebagai arca instalasi ataupun pemasangan.
Arca ini dipasang dan juga dibentuk bahagian-bahagian tertentu sehingga menjadi objek yang sebenar. Okey. Contoh arca yang cikgu bagi contoh, okey. Arca itu terletak di dalam ruang pameran, okey. Kadang-kadang juga kita melihat objek-objek ataupun arca-arca yang tidak logik di dalam sesuatu ruang. Mungkin sebuah kereta dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat arca itu tidak logik masuk di dalam bilik tersebut kerana pintunya kecil. Tetapi dengan teknik instalasi ataupun pemasangan, arca-arca itu boleh dipasang. Jadi inilah dikenali sebagai arca instalasi ataupun pemasangan. Seterusnya, arca mobile ataupun arca yang dikenali sebagai arca bergerak dan dikenali sebagai seni kinetik. Okey. Apakah itu arca mobile? Okey. Arca yang tidak statik dan bergerak atau berawangan, atau bergoyang-goyang ataupun berputar-putar ataupun menggeletar. Okey. Dia menggunakan bahan yang ringan seperti kertas ataupun kepingan logam. Okey. Arca ini apabila ianya ditiup angin, ia akan bergerak. Okey, sama ada dia bergoyang-goyang ataupun berputar ataupun dianya bergetar. Kebiasaannya arca ini akan digantung. Okey, itu adalah arca mobile, arca bergerak atau dikenali sebagai seni kinetik. Seterusnya, arca stabil ataupun stabil. Okey. Macam mana kita nak kenal arca ini? Arca yang dihasilkan dengan mempunyai tapak atau imbangan yang kukuh sebagai dasar. Okey, kalau kita lihat contoh yang cikgu bagi di sini, okey, kita lihat bukan mempunyai tapak tetapi imbangan. So maksudnya ada 4 kaki di sana. So kita boleh jelaskan bahawa arca itu mempunyai imbangan yang kukuh. Okey, arca ini berkedudukan tetap atau statik dan mempunyai imbangan yang baik. Seperti mana yang cikgu cakapkan tadilah. Okey, dan juga bahan dan teknik yang digunakan adalah bebas. Okey, so maksudnya bahan-bahan yang boleh digunakan yang sesuai untuk menghasilkan arca ini. Okey. Jadi kalau kita lihat arca stabil ataupun stabil ini, contohnya yang lain ialah Tugu Negara. Okey, Tugu Negara mempunyai tapak. Okey, di bawah itu ada tapak untuk memperkukuhkan arca tersebut. Itu adalah satu contoh arca stabil. Okey, seterusnya arca lembut. Apakah itu arca lembut? Arca lembut adalah menggunakan bahan-bahan yang lembut sebagai pembentukan utama keseluruhan arca. Contohnya menggunakan kain ataupun span. Okey, ini adalah satu contoh arca lembut. Okey, yang menggunakan span. Okey, ini adalah arca lembut. Kalau kita dekat dengan arca ini, kalau kita berdekatan dengan arca ini, kita akan terasa kelembutannya berbanding dengan arca-arca yang sebelum ini yang cikgu terangkan. Okey, lebih kepada menggunakan material-material yang keras. Seterusnya iaitu arca timbulan atau dikenali sebagai arca relief. Okey, arca timbulan ini ialah arca yang timbul pada permukaan 2 dimensi. Okey, maksudnya ianya dihasilkan pada permukaan 2 dimensi. Biasanya dapat dilihat pada bahagian hadapan. So maksudnya apabila kalau sudah kita bercakap berkaitan dengan 2 dimensi, arca tersebut okey hanya dapat dilihat pada bahagian hadapan sahaja. Okey, ini adalah satu-satunya arca yang cikgu terangkan sebelum ini. Okey, berbeza dengan arca yang cikgu terangkan sebelum ini. Sebab arca timbulan ataupun relief ini hanya kita boleh lihat karya itu pada bahagian hadapan sahaja.
Okey. Dia menggunakan teknik luakan ataupun ukiran. Okey, kalau kita nampak contoh itu, okey, lebih kepada ukiran ataupun luakan. Okey, bahan yang digunakan ialah seperti tanah liat dan juga kayu. Kenapa kita menggunakan tanah liat dan kayu? Disebabkan kita menggunakan teknik luakan ataupun ukiran. Okey, di atas permukaan yang lembut dan mudah untuk menghasilkan karya tersebut. Okey, itu dikenali sebagai arca timbulan ataupun relief. Okey, seterusnya arca yang seterusnya ialah dikenali sebagai arca acuan. Okey, nama ada arca acuan. So maksudnya dia menggunakan acuan-acuan yang tertentu. Okey, menggunakan acuan untuk menghasilkan arca. Okey, bentuk dan jalinan ditentukan oleh acuan dan jenis bahan yang digunakan. Contoh bahan yang digunakan ialah seperti tanah liat, plaster of Paris, fiberglass dan getah, bahan-bahan yang mudah cair. So maksudnya apabila menggunakan acuan, bahan-bahan ini bahan yang cair dan kita hanya memasukkan bahan-bahan cair itu dan kita akan tunggu sehingga dia keras, dan setelah keras kita akan buka dan terhasillah arca yang kita kehendaki. Itulah dikenali sebagai arca acuan. Okey. Seterusnya arca yang terakhir, okey, yang dikenali sebagai arca dinding. Mungkin di rumah Anda, mungkin di rumah pelajar-pelajar semua ada arca dinding ini, tetapi kita tidak mengetahuinya. Okey, apa itu arca dinding? Arca dinding ialah gabungan catan dan dengan juga arca. So maksudnya ada penggunaan warna, okey, pada arca tersebut. Okey, diletakkan di atas meja, okey, di atas meja ataupun di dinding-dinding. Okey, bahan yang mudah didapati iaitu seperti logam dan juga kayu. Jadi ini dikenali sebagai arca dinding. Jadi begitulah tadi penerangan cikgu berkaitan dengan teknik penghasilan arca. Okey, maksud arca, kemudian jenis arca ada 2, dan teknik penghasilan arca ada 10. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di dalam video yang lain yang akan membicarakan berkaitan dengan seni visual khasnya untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 6 dan umumnya kepada semua pelajar-pelajar yang mendalami berkaitan dengan seni visual. Okey, yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe channel cikgu dan beri komen serta sharekan kepada rakan-rakan yang lain agar cikgu meneruskan, bersemangat untuk meneruskan dan berkarya menghasilkan video-video yang seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.